Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Welcome back to my Share Puaka. Macam biasa, sebelum kita mulakan cerita kita pada malam ni, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Bagi yang belum subscribe tu, bawa-bawa lah subscribe. Bawa-bawa lah tolong aku. Sebab ramai yang tengok video aku tapi tak subscribe. Dah sesasul-sasul dah. Ramai yang tengok video aku tapi tak subscribe. Hati ni rasa sedih. Tapi rakan-rakan sekalian, kalau kau share cerita aku dekat mana-mana social media, Facebook, Friendster, Instagram, mana-manalah, TikTok ke, jangan lupa hashtag Tim Puaka dan jangan lupa tag aku dekat aku Ikmal Hanif. Dan cerita pada malam ni agak kontroversi geng, sebab dia bermain dengan Sultan Perak. Ada orang Perak tak dekat sini? Betul geng, cerita pasal Sultan korang lah ni. Di mana ada cerita yang mengatakan bahawa Sultan Perak ni dia ada buat upacara penyembahan jin. Dan upacara ni dah berlaku sejak pada zaman dahulu dan sampai sekarang masih ada. Dikatakan bahawa hanya orang istana je yang tahu tentang benda ni. Tapi before aku sambung cerita, korang kenalah follow aku di social media dekat bawah guys. Jemput-jemput follow benda yang kat bawah ni. Dan kalau korang ada rezeki lebih, boleh tekan butang duit dekat live chat tu. Bawah tu ada butang duit, betul tak? Korang tekan, bagilah mana yang mampu. Kalau tak ada, tak apa. Aku bersyukur. Kalau ada, aku doakan semoga murah rezeki, panjang umur, dipermudahkan segala kerja yang korang buat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak-banyak pada yang menyumbang. So geng, cerita pada malam ni memang panas, memang dahsyat. Kalau orang Perak dengar, mohon jangan marah. Tengok dulu sampai habis, baru maki, baru ludah muka aku. Tapi janganlah ludah geng. Muka saya ni dah tak ada rupa. Muka tiba-tiba kena ludah, sedih rasa dia. Share Puaka pada malam ni bertajuk Tabal Jin. Tabal Jin ni merupakan perkataan lama yang telah direnewkan, diperbaharui dengan nama baru iaitu Istiadat Tabal Pusaka. Dan istiadat ni diadakan apabila seorang anak gehara menjadi sultan. Anak gehara ni apa bang? Anak gehara ni merupakan seseorang yang mempunyai darah diraja. Dia ada darah diraja, tiba-tiba sultan mangkat, dia pun naik ganti sultan tersebut. Dan bila dia dah naik jadi sultan, akan dibuatlah istiadat Tabal Jin ni. Istiadat Tabal Jin ni biasanya akan dibuat di Balai Rong Seri Istana dan juga di suatu tempat yang dipanggil Panca Persada. Balai Rong Seri ni merupakan ruang utama dekat istana. Contoh kalau kita tengok drama P.Ramlee dulu kan, tempat raja duduk dengan permaisuri, itu adalah Balai Rong Seri. Panca Persada ni pula adalah satu tempat di Istana Perak tu, di mana rupa dia macam candu, macam piramid tu, dan itu merupakan tempat istiadat Tabal Jin dilakukan. Istiadat ni dilakukan pada waktu malam dan hanya boleh disaksikan oleh keturunan raja, para-para pembesar dan juga pemimpin-pemimpin negeri Perak sahaja. Kalau engkau makcik-makcik Kiah, makcik-makcik abang-abang Saleh yang jual tepi jalan nak pergi tengok, tak boleh geng. Istiadat ni akan bermula dengan cara pawang-pawang istana ni akan perasapkan perkakas-perakas diraja seperti tengkolok, keris, butang baju, macam-macam lah. Dan benda ni akan dibuat selama 7 hari 7 malam geng. Dan pada malam yang ke-7, barulah sultan dan permaisuri akan pergi ke Panca Persada tadi. Dia akan bersemayam dekat atas tu. Beliau bersemayam sambil pakailah pakaian yang telah diperasapkan 7 malam 7 hari tadi, sambil dengan aluan bunyi nobat. Nobat ni bukan jenis kuih geng. Nobat ni ialah jenis muzik untuk golongan diraja sahaja. Tapi itu zaman dululah. Zaman sekarang dah lain. Kalau dulu 7 hari 7 malam, zaman sekarang 3 hari 3 malam je geng. Di mana pada malam ketiga lepas pertabalan dia adakan,
Sultan dan Permaisuri akan turun daripada istana menuju ke panca persada. Lepas tu, diorang akan pusing panca persada tu sebanyak 7 kali, geng. Lepas settle diorang pusing, diorang akan naik bersemayam atas panca persada dan akan dimandikan dengan air mawar. Bila dah settle mandikan dengan air mawar, mereka akan turun dan kembali ke istana bersama dengan bunyi nobat, geng. Dan dekat istana, Sultan dan Permaisuri akan mula salin baju. Dia pakai lawa-lawa handsome-handsome dan bergeraklah ke Balairung Seri. Dan masa diorang berjalan ke Balairung Seri tu, paluan nobat akan mengiringi diorang. Sampailah bila dah settle semua, Sultan dan Permaisuri akan bersemayam atas singgahsana. Itu sahaja, geng. Tapi kalau dengar kemain meriah, kemain orang cakap macam-macam tradisi Sultan ni, geng. Tapi di sebalik kemegahan istiadat tabal jin ni, ada misteri yang sebenarnya tersorok, guys. Hari ni aku nak ceritakan tentang seorang mufti Perak. Mufti Perak ni merupakan mufti yang paling lama lah dekat negeri Perak ni. Tapi beliau telah meninggal dunia sebab COVID. Nama mufti ni adalah Tan Sri Harusani. Power Tan Sri Harusani ni sampai tahap diorang cabar jin dekat istana, geng. Nak tahu kena stay, geng. Arwah Tan Sri Harusani ni ditabarkan jadi mufti pada 1985 tak silap aku. Selain daripada mufti paling lama, beliau juga merupakan mufti yang paling lantang, paling tegas bab-bab agama, geng. Orang cakap kalau dia jadi cikgu sekolah, dia jenis yang misai berpusing tu, bawa rotan dekat ketiak. Memang garang gila, geng, kalau bab-bab agama. Pada satu ketika dulu, ramai orang gelar dia sebagai mufti yang ada kontroversi lah. Mufti hot-hot lah. Sebab apa? Sebab beliau nak ubah adat istana. Yang ramai yang katakan mufti ni derhaka kepada raja. Sebab dia nak ubah tradisi yang dah lama jadi. Tapi sebagai seorang mufti yang pegang teguh dengan agama Islam, member tak kisah, geng. Kena caci, kena hina. Yang penting agama Islam dekat depan. Time ni beliau baru berkhidmat, geng. Pada suatu hari, beliau memasuki istana dan beliau ternampak ada beberapa alat dan alat ni dipanggil sangkar-sangkar. Sangkar-sangkar ni ada penuh di keliling istana. Dan bagi yang tak tahu, sangkar-sangkar ni merupakan perumah untuk jin. Dan dia pun tanyalah petugas istana. Petugas istana, saya nak tanya ni, asal dekat keliling istana ni banyak sangat sangkar-sangkar ni? Korang buat apa ni sebenarnya? Kenapa ada banyak rumah-rumah jin? Kenapa ada tempat-tempat bagi makan jin dekat area sini? Dia marah, geng, petugas. Tapi petugas cakap, memang benda ni dah lama ada, tuan. Kami pun tak boleh nak buang sebab ini merupakan istiadat lama istana Perak. Arwah kemudian mengarahkan semua sangkar-sangkar ni dibuang, geng. Tapi ada pembesar yang larang. Pembesar marah, cakap asal kau baru masuk nak suruh buang benda-benda macam ni. Benda-benda ni dah lama dekat sini. Tapi sebabkan perangai dia yang orang cakap garam, tegas, dia tak kisah. Dia buang, geng. Bukan setakat buang sangkar-sangkar je, geng. Ada satu lagi amalan istana Perak daripada dahulu, iaitu penggal kepala kerbau. Dan kepala kerbau tu ditanam di bawah tempat mandi. Tak tahulah kenapa kena tanam bawah tempat mandi. Tapi benda tu pun Tan Sri Harusani tadi tegah. Dia larang buat dah dekat istana tu sebab syirik, katanya. Dan benda yang paling rare lah Tan Sri Harusani ni pernah buat adalah dia melarang istiadat tabal jin. Di mana pada waktu malam menabal jin, pada waktu siang tabal sultan. Istiadat ni dilakukan pada zaman dahulu sebab dikatakan untuk biar jin ni mendampingi sultan. Biar bila orang nampak sultan ni nampak gah, nampak kaya, nampak mahir, nampak profesional. Orang cakap bila pandang nampak takut, nampak digeruni. Lengkap ayat aku bagi. Berdasarkan cerita Tan Sri Harusani ni lah, istiadat ni dilakukan apabila segerombolan pawang akan masuk ke dewan istana. Dia tutup lampu semua dan hanya akan bawa lilin yang bernyala sahaja. Lepas tu, pawang-pawang istana ni pun akan mulalah istiadat tertentu. Dan orang yang datang perlu berpakaian hitam, geng. Lepas arwah Harusani tahu benda ni, dia terus pergi jumpa Sultan Azlan Shah. Dia tanya, tuanku, Patik nak tanya, kenapa kita buat istiadat macam ni? Daripada segi Islam tak boleh. Dia menasihati Sultan. Macam biasalah, tugas mufti untuk nasihatkan Sultan, betul tak? So Sultan Perak pun terima teguran tersebut dan dia mula ubah. Di mana tabal jin tu tak diadakan lagi di istana Perak. Harusani cakap jin tu lama sangat berada kat istana Perak sampai satu tahap jin tu berasa riak.
Dia minta semua dapat. Nak makan kambing dapat, makan pulut kuning dapat, nak makan tom yam kap kun kap dapat. Semua benda lah dapat. Tapi selepas Sultan Azlan Shah tahu benda ni syirik, dia pun mansuhkanlah benda ni dan tidak diadakan lagi sampai sekarang. Tapi diganti dengan satu istiadat yang dinamakan tabal pusaka, di mana barang-barang raja tadi akan dimandikan dengan air mawar tanpa menggunakan sebarang mentera, geng. Demi nak hapuskan benda khurafat dekat istana ni, pernah satu hari Tan Sri Harusani ni pergi jumpa petugas. Dia tanya petugas tu, petugas istana, saya nak tanyalah, dekat sini mana tempat duduk jin tu? Mana tempat jin tu selalu duduk, selalu bertenggek? Tunjuk dekat saya. So petugas istana ni pun bawalah Tan Sri Harusani ni pergi ke sebuah tempat, di mana tempat tu ada satu kerusi, dan dikatakan di kerusi itulah tempat jin duduk di dalam istana Perak. Dengan beraninya arwah Harusani tadi pun seru cakap, "Jin, kalau kau ada duduk atas kerusi tu." Tak, ni aku cerita. Ayah takut jin dengar kan, tiba muncul atas kursi, risau aku. Ni saya cerita saya tak panggil awak. Tan Sri Harusani pun cakap macam tu. Lepas tu tak ada apa-apa jadi, geng. Tak ada benda pun duduk atas kerusi tu. Tapi bila Tan Sri Harusani ni balik ke rumah, tiba-tiba kaki dia menggelembung macam bengkak besar, geng. Dan esoknya pada waktu subuh, dia pergilah ke masjid solat subuh macam biasa. Sambil solat subuh tu dah settle, dia tanyalah orang masjid, cakap, "Bro, tahu tak mana tempat nak buang benda-benda bukan-bukan ni? Kaki aku ni rasa macam kena buatan jin lah. Tahu tak?" Dan adalah rakan-rakan masjid dia cakap yang, "Oh, ada, geng, ada. Dekat Sungai Rampok tak silap aku, ada seorang ni memang dia pakar lah bab-bab jin ni. Dia kerja sebagai seorang barber. Kerja gunting rambut. Pergilah cari, pergi." Dan Tan Sri Harusani ni pun pergilah jumpa barber tersebut. Memang barber tu dah tua, umur dalam 60-an, 70-an macam tu. Dan bila dia mengadulah, cakap kaki dia bengkak, "Kenapa kaki saya bengkak? Tolong tengokkan." Dan pakcik tukang gunting rambut tu pun cakap lah, "Oh, ini adalah ni jin yang buat. Nanti tolong sediakan saya sirih pinang, ya." Tapi disebabkan Tan Sri Harusani ni dah tahu sikit sebanyak tentang ilmu-ilmu perubatan ni, dia memang dah prepare awal-awal sirih pinang. Dia ambil sirih pinang, dia bagi dekat tukang gunting rambut tu. Tukang gunting rambut tu cakap, "Okey, esok datang balik. Saya tolong buat apa yang boleh saya buat." Esoknya, Tan Sri datang balik ke kedai tu. Dan apa yang dilakukan oleh tukang gunting rambut tu, dia bagi sirih pinang, dia suruh Tan Sri tu makan. At the same time, dia tiup ayat-ayat dekat telinga. Terus kaki yang lebam tadi hilang, geng, lebam dia. Tapi apa yang arwah buat ni kira besar lah. Dan Sultan Azlan Shah pun merupakan sultan yang bijak. Dia sanggup ubah tradisi, dia sanggup ubah adat semata-mata demi agama Islam. Dan sampai sekarang kalau kita kenal Sultan Perak, memang merupakan seorang sultan yang cakap dah lah handsome, bijaksana, disegani, geng. So orang Perak berbanggalah dengan sultan anda. That's all for today, guys. Thank you sebab sudi tengok share puaka aku pada malam ni. Banyak lagi adat-adat istana lain yang kita tak tahu. Dan insyaAllah aku akan share satu persatu lepas ni. So guys, thank you. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Dan kalau korang free, jangan lupa follow aku di social media dekat bawah. So that's all for tonight. Thank you, guys. Kita jumpa di episod akan datang. Ciao.